Okay, tutorial 4.2 stoichiometry, learning outcome B. Okay, so ada 6 soalan dekat situ. So today we cover this learning outcomes. So these are our objective. Inilah objektif kita untuk hari ini. Definition ataupun maksud, okay, bagi limiting return, okay, theoretical yield, actual yield, percentage yield. And then calculation, pengiraan, okay, involving limiting return and percentage yield. Okay, so we start with question number 1. Okay, first question is about definition. Dia minta definisi ataupun maksud sahaja. Jadi kamu boleh rujuk dalam study guide ataupun lecture note. Okay, definition about limiting return. Okay, return penghat. Theoretical yield, okay, hasil teori. Actual yield, okay, hasil nyata, okay, yang sebenar. Okay, and then percentage yield, peratus hasil. Okay, definition for limiting returns. Okay, limiting returns is return that is completely consumed during a reaction and limits the amounts of product formed. Okay, jadi return penghat tu adalah satu return yang digunakan completely consume ataupun use pun boleh digunakan sepenuhnya. Okay, dalam satu tindak balas kimia. Dan return ini juga ataupun bahan ini juga yang menghadkan penghasilan produk. Okay, jadi maksudnya produk banyak mana terbentuk bergantung kepada limiting returns. Okay. So jadi untuk limiting return, okay, so contohlah dalam satu tindak balas kimia kita ada satu bahan yang pertama, okay, return first. Kita react dengan second return, okay, second return, and then it will form product. Okay, dia akan menghasilkan produk. So jadi katakanlah kita ada dua return, dua bahan. Okay, kita mix, kita campur dua bahan tadi akan bertindak balas menghasilkan produk. Okay, dalam tindak balas kimia kita ada dua jenis return bahan tersebut yang kita panggil sama ada limiting returns, return penghat ataupun excess return, return lebihan. Jadi maksudnya kamu kena faham dalam mana-mana tindak balas kimia akan ada bahan yang habis bertindak balas dan akan ada bahan yang berlebihan. Maksudnya dia tak habis bertindak balas, dia bertindak balas mungkin separuh, mungkin suku ataupun mungkin 90% sahaja yang bertindak balas. Jadi return yang bertindak balas sepenuhnya kita panggil limiting return, manakala return yang ada lebihan, dia ada baki, ada baki jumlahnya, kita panggil sebagai excess return. Okey, jadi dalam kes ini kalau kita tengok contohlah tindak balas antara gas hidrogen dan gas oksigen, molekul ya, jangan confuse atom. Kalau hidrogen gas dengan oksigen gas dia wujud dalam keadaan molekul dui atom iaitu H2 dan O2. Okey, jadi katakanlah hidrogen kita ada sebanyak 4 mol, oksigen ada 3 mol. Okey, nampak oksigen tu macam sikit. Jangan kamu pergi terburu-buru teka ni mesti ni limiting return. Okey, tak semestinya. Kalau ikut nisbah, okey, kalau penghasilan water nak hasilkan satu molekul air dia kena ada 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen kan. Okey, 2 nisbah 1. Okey, jadi dalam kes ni sebenarnya limiting return yang digunakan sepenuhnya adalah hidrogen. Okey, so kalau kita tengok produk water yang terbentuk pun ada 4. Okey, so 4, 1, 2, 3, 4. Okey, jadi amount of product is determined by limiting return. Jadi dia kata jumlah produk ditentukan sebanyak mana jumlah return penghat yang wujud. Jadi dalam kes ni ada 4 mol hidrogen, jadi produk kalau ikut nisbah lah balance equation, okey, produk sepatutnya terbentuk sebanyak 4 mol juga. Okey, dan kalau kita tengok dekat sini oksigen gas, kita bekalkan 3 mol. Tengok-tengok ada yang bukan semua yang digunakan, 2 mol sahaja yang bertindak balas, 1 mol tu leftover, maksudnya baki. Dia tak bertindak balas langsung. Jadi dia akan bercampur dengan produk lah. Maksudnya produk water dia akan bercampur dengan excess reagent. Jadi dalam kepala kamu sekarang kamu kena faham lah. Okay, at the end of reaction there will be excess of reactant. Dia akan adalah pada selepas suatu tindak balas tu tamat. Okey, berkemungkinan akan ada bahan yang berlebihan. Okey, bahan yang berlebihan tu kita panggil excess reactant. Okey, manakala bahan yang dah tak wujud lagi, dah
tak ada dah digunakan untuk menghasilkan produk, itu kita panggil sebagai limiting reactants. Okay, so kita proceed dengan next definition about theoretical yield. Okay, so it is the prediction, jangkaan, okay, prediction amount, jumlah jangkaan of products. Okay, siapa? Produk. Yield tu hasil. Jadi fokus kita bukan reactant lah. Fokus kita adalah produk. Maksudnya kalau dalam balance equation, kita fokus spesies sebelah kanan persamaan tersebut. Okay, prediction amounts of product form from the reaction based on calculation of chemical equation. Jadi macam mana nak dapatkan hasil teori ni? Kita dapatkan daripada pengiraan berdasarkan chemical equation ataupun kita panggil sebagai stoichiometry. Okey, jelas ya? Okey, kita pergi kepada definition yang seterusnya, actual yield. Okey, hasil sebenar. Okey, so it is the actual amounts of product formed from the reaction during experiment. Jadi actual yield ni adalah jumlah produk sebenar yang terhasil dalam suatu tindak balas kimia ataupun semasa suatu eksperimen dijalankan. Okay, so itu yang sebenar. Okay, finally percentage yield, terus hasil. It is the ratio. Okay, dia adalah nisbah, so dia formula lah. Okay, nisbah siapa? Okay, ratio actual to theoretical yield. Okay, actual over theoretical, and then don't forget times 100%, darab dengan 100%. Okay, jadi itulah percentage yield. So formula of percentage yield, actual over theoretical yield. Okay, so yield di sini, formula ni kamu boleh nak masukkan mol pun dapat jawapan, you nak masukkan mass in gram pun dapat jawapan. Jadi formula ni jangan kamu macam sebelum ni kita bincang contoh setakat ni mass kan. Okey, tak ada masalah. Mol per mol pun dapat jawapan. Mass per mass pun dapat jawapan. Jadi kalau kita tengok dekat sini dia maklumkan. Okey, actual yield is the amount of product obtained from lab data. So maksudnya actual ni, hasil sebenar ni kita dapatkan daripada eksperimen lah yang kita buat. Okay, jadi buat eksperimen, okay, dapat produk, okay, buat analisis, record data apa semua. So itulah hasil sebenar. Okay, meanwhile theoretical yield is the amount of product obtained from stoichiometry. Manakala hasil teori adalah produk yang diperolehi daripada stoichiometry. Maksudnya dia datang daripada pengiraan. So we must have balance equation. Kena ada balance equation dulu. Okay, kemudian kena kita buat calculation, comparison of mole, perbandingan mole, reactant dengan limiting reactant and product, baru dapat jawapan. Okay, formula ni memang kena hafal dan kena bezakan betul-betul yang manakah maklumat untuk actual, yang manakah maklumat untuk theoretical. Okay, tanpa melengahkan masa, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya. Okay, kita tengok soalan yang kedua. Okay, so jadi kat sini dia bagi reaction antara copper to oxide dengan nitric acid. Okey, kemudian untuk copper oxide solid ni dia bagi mass. Okey, untuk nitric acid dia bagi dua maklumat ya, volume dengan molarity. Okey, kemudian dia maklumkan dapat produk dua, copper nitrate dengan water. Okey, pertama dia minta cari apa? Balance equation. Okey, kedua limiting reactant. Okey. So yang ini boleh guna, ada macam-macam kaedah, tapi saya suggest guna buat sementara waktu minggu ni, sementara kita nak mahir pengiraan penentuan limiting reactant, gunalah kaedah ARCT table. Nanti kamu dah cekap tak apa, tak payah buat dah table tu. Okey, follow je akronim ARCT tersebut. Okey, langkah-langkah tu. Okey, kemudian kita nak cari mass of excess reactant pun boleh dapatkan daripada ARCT table, and then percentage yield. Okay, so kita tengok macam mana penyelesaiannya. Okay, so ni yang dia bagi dekat kita. Untuk reactant copper oxide nitric acid dia bagi mass, volume, molarity. Okay, produk dia dah mention dah formula copper nitrate dengan water. Jadi first kita balancekan equation sahajalah. Okay, jadi tulis dulu CuO tambah HNO3. Okay, dapat produk dia ada dua. Kemudian balancekan. Okay, jadi dalam case ni dua koefisien yang perlu kita adjust dua je lah sebab ada dua hidrogen. So this is the balance equation for this reaction. Okay, next.
Okay, question A settle. Okay, question B. Okay, identify limiting reactant. So, saya salin sekali lagi lah balance equation. Kita nak rujuk masa stoichiometry nanti. Okay, maklumat yang kita ada. Okay, mass, molarity, volume. Okay, jadi nak tentukan limiting reactant, senang saja kita gunalah ARCT table. Okay, A ni for available mole, mole yang sedia ada ataupun given mole. Ini senang saja, dia akan diberikan dalam soalan. Okay, kalau soalan terbaik hati, dia bagi direct terus mole dekat kita. Macam soalan sekarang, nombor 2 dia tak bagi direct, kita kena cari. Okay, contoh. Okay, kena pasti reactant ada 2. Jangan pergi tulis produk pula. Dalam table ni yang terlibat hanyalah reactant sahaja. So, siapakah reactant tersebut? Copper oxide dan nitric acid. Okay, copper oxide dia bagi mass. Jadi, kita boleh guna formula mass over molar mass. Okay, jadi ingat balik formula ni. Nak cari mole, mass over molar mass. Ini untuk solid. Kalau kita ada solid ke tak kisahlah, selalunya solid lah dia akan bagi mass. Jadi kita boleh cari mole. Kalau untuk aqueous solution, okay, aqueous solution, okay, selalunya dia akan bagi molarity atau volume. So jadi kita boleh carilah mole. Okay, mole sama dengan M darab V. Okay, nitric acid M darab V, molarity darab volume. Volume bahagi 1000 ya, ataupun 10 darab negatif 3 sebab nak tukar unit ke liter. Dapat 0.1 mol. Okay, required mole. Okay, jadi kita nak cari sebenarnya reactant copper oxide tu berapa yang kita nak. Jadi kita buat stoichiometry compare dengan nitric acid. Samalah juga untuk nitric acid, kita nak tahu berapa banyak required mole untuk nitric acid. Ni jangan confuse buat comparison lah. Yang kita nak tu kita letak sebelah kanan. Okay, jadi kamu akan compare dengan copper oxide contoh yang ini. Contoh untuk copper oxide, kalau kita ada nitric acid sebanyak 0.1 mol, bahagi 2 darab 1 dapatlah. Rupanya yang diperlukan 0.05. Samalah juga untuk nitric acid, yang diperlukan required ataupun needed mol adalah 1.758 mol. Okay, seterusnya kita compare mol, bandingkan mol. Okay, A versus R, available versus R. Jadi senang saja. Bandingkan mol yang kamu identify dalam first row baris pertama dengan second row baris kedua. Jadi 0.879 tulis balik, okay, 0.05. Ini pun tulis balik 0.1, compare dengan 1.758. Okay, kemudian kita tengok nilai 0.8 besar daripada 0.05. 0.1 kecil daripada 1.758. So jadi lebih itu adalah excess reactant. Kurang itu adalah limiting reactant. Dia terhad lah, jumlah dia terhad, dia kurang. Maksudnya dia terhad lah. Jadi kesimpulannya di sini kita berjaya mengenal pasti nitric acid adalah limiting reactant. Okey, jawapannya adalah HNO3. Okey, C. Dia minta tentukan mass of excess reactant. Okey, jadi senang sajalah. Okey, so pertama kita buat stoichiometry, compare limiting reactant dengan excess reactant. Kita akan buat perbandingan mol antara reactant dengan reactant. Jadi nak tahu berapa banyak excess reactant yang telah bertindak balas, kita kena compare ataupun buat stoichiometry dengan limiting reactant. Dalam kes kita HNO3. Jadi buat stoichiometry dapatlah jawapan 0.05. Okey, seterusnya mol yang asal 0.879 yang dibekalkan tolak dengan yang sepatutnya bertindak balas. Yang telah bertindak balas 0.05. Okey, dapatlah jawapan. Ataupun siapa yang guna table ni senang. Tak payah tunjuk calculation ni dah. Okey, terus je kamu ambil je available mole tolak required mole. Maksudnya baris pertama, mole baris pertama tolak mole baris kedua. Okey, so jadi 0.879 tolak 0.05 terus dapat jawapan. Okey, itu kalau siapa yang guna table lah. Tak payah nak tunjuk dah, pengiraan dah buat dah dalam table. Ni yang saya tunjuk tadi kalau siapa yang tak guna table. Okey, dia kena tunjuk balik pengiraan tu. Okey, so jadi dah dapat mol macam biasa daripada formula mol sama dengan mass bahagi molar mass. Nak cari mass sama dengan mol darab molar mass. Okey, so molar mass ni kamu tengoklah dalam periodic table. Okey, so copper kat situ. Okey, so kalau untuk oksigen AR dia adalah 16. So jadi darab-darab dapatlah jawapan. Okey, 65.99. Okey, last sekali dia minta percentage yield lah. Okey, jadi dalam soalan tu dia dah bagi actual mass 8.5.
Okay, so dia minta cari percentage yield. Okay, produk kita ada dua, copper nitrate dengan water. Tapi soalan ni dia tanya untuk copper nitrate. So kita fokus copper nitrate saja. Okay, so stoichiometry pertama kita akan buat stoichiometry nak compare siapa? Ingat, tadi kita dah bincang definition untuk limiting reactant. Jumlah produk terhasil ditentukan oleh reaktan yang mana satu? Limiting reactant. Okey, sebab tu kita kena compare dengan HNO3. Sebab HNO3 adalah limiting reactant. Manakala copper oxide excess reactant. Jangan sesekali kamu compare produk dengan excess reactant. Salah. Faham ya? So jadi compare more limiting reactant dengan produk. Sebab tu kita bersusah payah buat ARCT table tadi nak tentukan limiting reactant. Sebab kalau kamu tengok limiting reactant tu yang kita akan kaitkan dengan excess reactant soalan C dan juga produk soalan D. Jadi penting. Kalau kamu salah tentukan limiting reactant, jawapan yang bawah tu semua salah. Faham ya? Penting ya. So jadi buat operasi bahagi darab, dapatlah final mole untuk copper nitrate produk. So dah dapat mole, darab molar mass, dapatlah mass. Kemudian barulah kita masukkan dalam formula percentage yield. Okay. Actual over theoretical. Okay, jadi sekarang yield kita, hasil kita dalam mass. Jadi dalam soalan dia dah bagi 8.5 gram. Okay, 9.38 gram yang kita cari tadi daripada calculation stoichiometry. Okay, so tekan-tekan calculator dapatlah 90.62%. Okay. Okay, kalau kamu tengok selalunya kalau larutan kita akan guna formula mole dia M darab V. Kalau untuk solid selalunya nak cari mole sama dengan mass over molar mass. Okay, so tengok soalan, fahamkan betul-betul. Okay, untuk soalan yang ketiga pula. Sekarang kita tengok soalan yang ketiga. Dia bagi sodium klorin. Soalan ni, soalan 3 ni bonus untuk kita. Senang sebab dia dah bagi bilangan mol. Senang kerja kita, tak payah penat-penat nak cari dah. Okey, jadi dia bagi tindak balas antara siapa? Antara gas klorin yang berwarna perang tu gas klorin ya. Okey, dengan metal, metal logam sodium. Okey, kemudian dia dah bagi balance equation dekat kita. Okey, dia minta tentukan limiting reactant. Jadi guna je lah ARCT table. Okey, kemudian dia minta cari mass sodium chloride. Mass sodium chloride ni adalah produk. Jadi sebelum buat B, kamu kena tahu limiting reactant dulu. Kalau kamu tak buat A, kamu takkan boleh buat yang B tu. Okay, so last kali dia minta cari percentage yield. Okay, lebih kurang soalan tadi lah. So for this question, we are already given the mole for both reactant. Jadi sekarang kedua-dua reactant dah bagi dah bilangan mole. Senang je lah. Senang kerja kita sekarang. Okay, so masukkan saja, kita buat kotak ARCT table tu, reactant sodium klorin. Ni saya nak pesan, kadang-kadang saya tengok ramai lagi yang mesej yang tanya soalan, dia confuse ya, nak isi apa dalam ni. Ada yang dia pergi isi sekali dengan ini dua, ini satu. Tak boleh lah. Kamu hanya isi formula bagi reactant tersebut sahaja. Kalau Na, Na. Ni bahan dia Na. Okey, ini Cl2. Koefisien 2 ke 8 ke 100 jangan kamu masukkan dalam table. Faham ya? So reactant yang terlibat ini dengan ini sahaja. Okey, dalam soalan ni tak payah cari, penat-penat cari mole. Soalan dia dah baik hati, dia dah bagi kat kita. So itulah available mole. Okey, kemudian cari required mole macam saya ajar tadi. Okey, nak cari mole sodium compare dengan klorin. Nak cari mole required klorin compare dengan sodium. So dapatlah jawapan ini. Okay. So dah dapat required mole secara teori, sepatutnya ini yang diperlukan. Okay, kita compare lah mole. Tulis je balik mole baris pertama, compare, bandingkan dengan baris kedua. Tulis. So kita tengok nilai. Untuk sodium 0.086 lebih. Untuk klorin 0.0345 kurang daripada required mole. Jadi kesimpulannya sodium adalah excess reactant, klorin adalah limiting reactant. Okay, so inilah jawapan untuk B. So kita state sekali lagi lah, limiting reactant adalah klorin. Okay, baru kita boleh proceed soalan B. Okay, so saya dah remark dekat sini stoichiometry, compare more limiting reactant and product. So kita hanya boleh buat stoichiometry antara limiting reactant dan produk saja. Jadi siapa yang terlibat? So kalau kita tengok tadi kita buat calculation, klorin sahaja yang terlibat sebab dia adalah limiting reactant, sodium tidak terlibat. Okay, jadi buat mole comparison, limiting reactant compare dengan produk. Okay, operasi
dapatlah mol produk iaitu 0.069. Okey, kemudian menggunakan formula mass, mol darab molar mass. Okey, masukkan nilai. Okey, molar mass rujuk periodic table lah. Okey, untuk sodium 23.0, klorin 35.5. Okey, tekan kalkulator, sepatutnya dapat 4.037 gram. Okey, last kali C dia minta cari percentage yield. Okey, ni pun senang. Okey, dalam soalan dia dah bagi actual mass. Okey, kita tulis sahaja formula. Okey, masukkan nilai. Actual mass dah bagi dalam soalan 3.75. Okey, kalau kita tengok balik soalan tadi, dia dah maklum dekat sini is produced after experiments. Dia dah bagi tahu dah hint kat situ ini adalah experimental data, oleh itu ia adalah actual yield. Okey, so jadi masukkan saja nilai actual yield. Theoretical yield yang kita kira tadi daripada teori, daripada balance equation sepatutnya 4.037. Jadi sepatutnya bila kita react klorin dan sodium chloride sebanyak mol yang bagi dalam soalan tu sepatutnya dapat 4.037 ya. Sepatutnya. Tetapi itu teori ya. Tetapi realitinya bila buat eksperimen tak dapat pun 4.037. Dapat sikit. Berapa? 3.75. Hampir-hampir lah. So jadi bila kita darab dengan 100% dapat 92.89. Jadi mungkin adalah error-error masa kita buat eksperimen tu adalah kesilapan teknikal apa-apa. Jadi produk yang sepatutnya terhasil tu dia berkurang daripada teori. Okey. Jadi dapat 92.89% sahaja. Okey, kita tengok cuba fahamkan soalan yang keempat. Okey, dia bagi disulfur chloride S2Cl2. Okey, produk tu dia terbentuk can be made boleh terbentuklah by treating molten sulfur with gaseous chlorine. Jadi boleh dihasilkan menerusi leburan sulfur dengan gas klorin. Okey, dia bagi dah equation. Tapi tak balance. Okey, so jadi tugasan pertama kita nak balancekan equation. Okey, so jadi so ni lebih kuranglah setup dia. Kita ada leburan sulfur, kemudian kita react dengan gas klorin. So dapatlah produk S2Cl2. Okey, kemudian dia bagi ni pun soalan ni pun dia sangat pemurah, baik hati dengan kita. Dia dah bagi mol siap-siap. Jadi tak payah dah lah nak penat-penat cari mol M darab V ke mass sebagai molar mass. Dia dah baik hati, dia dah bagi mol siap-siap kat kita. Dia minta kita kena pasti limited reactant saja. Jadi senanglah. Okey, terus masukkan dalam ARCT table nanti. Okey, soalan C pun dia nak test kita, dia bagi percentage yield. Dia minta kita kena pasti actual yield. Okey, ni balance equation. Sulfur ada 8, sebelah kanan produk sulfur ada 2 je kan. So kita darab 6. Kemudian klorin pula. 4 kali 2 8. Sebelah kiri klorin ada 2 saja. So darab dengan 4. Okey, selesai. So inilah balance equation. Jadi balance equation kena buat betul-betul lah. Kalau jawapan kamu salah dekat balance equation, yang bawah tadi tu pun semua salah. Faham kan? So berhati-hati, make sure you balance the correct chemical equation. Tolong balancekan persamaan dengan betul. Okey, macam biasa nak cari limited reactant, gunalah ARCT table. So cari available mole, required mole, compare mole dengan conclusion type of reactant. Jadi soalan ni senang, dia dah bagi mole dah. Ni dalam soalan, available mole. Soalan dah bagi, kita masuk je terus. Okay, kemudian macam biasa buat stoichiometry, target kita mol untuk sulfur, kita compare dengan klorin. Kalau target kita required mol untuk klorin, kamu akan compare dengan sulfur. So buat operasi, dapatlah jawapan required mol bagi kedua-dua reaktan. Okay, kemudian tulis balik mol baris pertama dengan baris kedua, tulis balik. Okay, samalah untuk klorin, kita compare. Available untuk sulfur dia lebih. Okay, untuk klorin 4.4 kurang. Okey, kecil daripada 5.28. Jadi kesimpulannya klorin adalah limiting reactant, automatic sulfur adalah excess reactant. Okey, so sekarang senang kerja kita. Kita dah tahu dah, limiting reactant adalah klorin. Baru kita boleh proceed dengan next calculation untuk kenal pasti actual yield. Okey, daripada formula percentage yield, actual over theoretical yield. So kalau kita tengok di sini yang kita tak tahu actual yield lah. Tapi yang kita dah tahu adalah yield 89.3 dah bagi dah. Theoretical yield kita boleh cari. So macam mana nak cari theoretical yield?
Okey, so buat stoichiometry. Kita buat perbandingan mol antara siapa? Reaktan ada dua. Tapi jangan compare produk tu dengan kedua-dua reaktan. Kena pilih siapa? Limiting reaktan iaitu klorin. Kamu compare dengan klorin, betul lah tu. Okey, buat operasi, dapatlah mol untuk produk. Dah dapat mol untuk produk. Okey, so boleh masukkan terus dalam formula. Ni yang saya cakap tadi. Okey, formula ni ikutlah kalau katalah kamu nak jawab dalam mass 4.44 ni kamu kena darab dulu dengan molar mass S2Cl2. Molar mass S2Cl2 135.2 gram per mol. Okey. So kemudian baru kamu bahagi dengan kemudian kamu darab, kamu akan dapat jawapannya dalam mass. Kalau kamu guna mass, jawapannya dalam mass lah lebih kurang 536 ataupun 535 ni lah. Okey. Ataupun terus buat dalam mol. Okey, so dapat jawapan 3.96 mol. Jadi untuk soalan C, kamu ada dua alternatif sebab soalan tu dia tak spesifik, dia tak kata yield dalam mol ataupun mass. Jadi kita ada pilihan lah, kamu jawab dalam mol pun betul, kamu jawab dalam mass pun betul, tak ada masalah. Kecuali soalan tu dia dah habaq, dia spesifik, okey nak actual yield dalam mass, wajib jawab dalam gram. Atau dia cakap nak actual yield dalam mol, number of mol, wajib 3.96 mol sahaja. Jadi hati-hatilah tengok soalan. Dalam kes kita sekarang, C ni dia open lah, dia terbuka, dia tak kisah. Nak jawab dalam mol pun boleh, nak jawab dalam gram pun boleh. Jadi dua-dua jawapan diterima. So kamu semaklah dengan jawapan kamu. Selesai, kita tengok soalan yang berikutnya. Okey, dia bagi copper. Okey, so kita ada copper. Kemudian nak react dengan silver solution silver nitrate. Kita react dengan larutan silver nitrate. So ni dia punya tindak balas lah. Okey, so first dia minta balance equation. Okey, kemudian dia minta kenal pasti mole of copper reaktan ni. Okey, sekiranya silver nitrate ni dia dah bagi dah bilangan mole dia bagi. Okay, so dia minta kita kenal pasti copper. Okay, kemudian soalan C, if 90.5 gram silver were produced, maksudnya dia bagi actual lah ni. Actual yield dekat kita dihasilkan. How many grams of copper had reacts? Okay, sebab ni dia just soalan ni dia tak melibatkan percentage yield sebab dia yang ini dia main-main dengan bilangan mol sahaja. Okay, mol dengan stoichiometry. Okay, kita tengok penyelesaian jawapan. Okay, tadi kita mulakan dengan balance equation kan. Okay, so sepatutnya balance equation ini sajalah. Silver nitrate tu darab dengan 2 saja. So this is the balance chemical equation for question 5A. Okay, next. Okay, ni soalan B. Dia minta kita cari mol untuk copper. Okay, reaktan yang pertama. Reaktan yang kedua dia dah bagi dah 3.5 mol. Jadi senang sajalah kita buat stoichiometry. Silver nitrate kalau ikut stoichiometry 2 mol akan react dengan 1 mol copper. Okay, jadi kita dibekalkan yang available yang ada 3.5. Jadi buat operasi sepatutnya dapat copper 1.75. Itulah jawapan. Okay, jadi kalau ada silver nitrate sebanyak 3.5, sepatutnya copper yang bertindak balas adalah sebanyak 1.75. Okay, selesai. Kita teruskan dengan C. C tadi dia minta cari mass copper kan? Okay, dia bagi mass silver. Okay, jadi dalam soalan C ni, dia bagi maklumat tentang produk. Produk AG dia bagi mass 90.5 yang terhasil. Jadi kita cari dulu mol dia. Mass bahagi molar mass, dapatlah mol untuk produk. Kemudian kita buat stoichiometry sahaja. Nak compare dengan siapa? Soalan minta kita kenal pasti copper. Jadi kita kaitkan dengan copper je lah. Jangan kaitkan dengan silver nitrate atau copper nitrate. Soalan minta siapa? Kita compare dengan dia tu sahaja. Dalam kes sekarang dia nak copper. Jadi kita buat mole ratio, stoichiometry, produk silver kita compare dengan copper, buat operasi. Okay, inilah mole bagi reactants copper tersebut. So dah dapat mol, soalan tak habis lagi lah, ni bukan final answer sebab soalan dia tak minta mol, dia minta mass. Jadi mol darab molar mass. Okay, tengok periodic table, copper 63.6. So dapatlah jawapan 26.67 gram. Okay, selesai. Okay, so kita pergi kepada soalan yang terakhir. Soalan 6 ni yang ramai PM tanya, tak boleh buat. Okay, tak apa, kita tengok dulu soalan ni tanya apa. Pakar analisis lah, titrates. Ni redox titration lah. So acidified maksudnya dalam keadaan berasid lah.
Okay. Acidified, purified ini yang tulen lah, sodium oxalate, dia dah bagi dah formula. Kemudian dia bagi mass 0.153 gram. Okay, reaction dengan siapa? Potassium permanganate, dia dah bagi dah formula. Kemudian untuk potassium permanganate, dia bagi apa lagi? Okay, purple endpoint is reached. So jadi kalau kita buat redox titration dengan KMnO4, dia punya endpoint, color change dia adalah purple. Okay, so jadi dia bagi maklumat tentang volume untuk KMnO4. Okay, kita tengok soalan dia tanya apa. Okay, pertama dia minta balance half reaction untuk oxidation dan dia dah bagi hints dekat sini. Dia bagi oxalate ion. Jadi oxalate ion tu sebenarnya daripada sinilah. Kamu tengok sodium oxalate. So daripada formula ni kita dah boleh agak lah. Ada Na plus dengan C2O4 yang bergabung. Kalau ikut tu nisbah dia 2, 1. Maksudnya Na tu charge dia positive 1. C2O4 charge-nya 2 kat sini, maksudnya 2 negatif. Jadi maksudnya C2O4 tu minus kepada CO2. Dia dah bagi hint tips dekat kita sebenarnya. Oh, untuk oxidation reaction half sebenarnya oxalate ion converted to carbon dioxide. Jadi C2O4 tu minus ditukarkan kepada carbon dioxide. Okay, so jadi kita akan ni kena ingat baliklah 4.1 yang kita bincang hari tu nak balance redox equation. So kita akan buat sekali lagi yang sekali dengan soalan B. So soalan B ni dia minta balance net ionic equation. So maksudnya dia suruh kita balance redox equation. Okay. So tadi half reaction yang oxidation kita dah tahu dah. So untuk reduction sebenarnya kalau untuk reduction MnO4 minus bertukar, mangan tu dia akan diturunkan menjadi mangan 2 plus. Okay. So jadi yang ini sepatutnya dia bagi hint dekat kamu. Tapi mungkin kita consider sebab dalam ni peringkat tutorial kamu pun boleh selak nota kuliah kan. Jadi sepatutnya kalau kamu selak nota kuliah, reduction untuk manganate ion dia akan dapat Mn2+. Okay, yang terakhir dia minta cari apa? Use the data in intro question, calculate the concentration siapa? KMnO4. So jadi dia minta kita cari molarity bagi KMnO4. Jadi macam mana nak buat soalan ni? Okay, tengok dulu maklumat apa yang kita ada. Okay, so soalan tadi dia kata sodium oxalate react with KMnO4. Sodium oxalate dia bagi mass, KMnO4 dia bagi volume. Okay, kemudian produk tu tak apalah, dia tak bagi, tak perlu ambil tahu lagi. So yang penting kamu faham ini adalah redox reaction. Okay, kedua kamu kena faham apa? Na2 C2O4 bila tercerai dia akan menghasilkan 2 Na plus dan C2O4 oxalate ion. Dia akan menghasilkan sodium ion sebanyak 2 mol dan oxalate ion sebanyak 1 mol. Manakala KMnO4 dissociates, tercerai, menghasilkan 1 mol K plus and 1 mol manganate ion. Kenapa saya tekankan ni? Sebab nanti kita nak balance redox equation, dia melibatkan ionic. Kita nak balance ionic species kan. Jadi kita tak boleh nak balance Na2C2O4 ataupun seketul Na2C2O4 ataupun KMnO4. Kita kena balancekan ion dia sahaja. Jadi first kamu kena faham dulu datang dari mana C2O4 tu minus dengan MnO4 minus. Jadi sekarang kita akan manipulate, kita akan gunakan maklumat oxalate ion dan manganate ion untuk selesaikan soalan yang C tadi. Okay, sebelum tu kita selesaikan A yang dulu ya. Okay, so untuk A ni dia minta balance half equation oxidation saja. Okay, jadi kalau kita tengok dia dah bagi hint oxalate ion C2O4 tu minus dioksidakan kepada CO2. Okay, kemudian kita balancekan. Okay, ada 2 karbon sebelah kiri, sebelah kanan ada 1 karbon je asalnya. So kita darab dengan 2. So 2 CO2. Okay, sekarang karbon dah balance. Okay, karbon 2 karbon kiri, 2 karbon kanan. Tengok oksigen pula. Sebelah kiri oksigen ada 4, sebelah kanan 2 kali 2. Okay, 4. Jadi cukup dah sekarang karbon cukup, oksigen pun cukup. Seterusnya balance apa pula? Balance charge. Jadi kalau kita tengok charge, sebelah kiri charge dia negatif 2. Sebelah kanan kosong tambah berapa? Jadi kena nak jadi kosong, nak jadi negatif 2 kena tambah negatif 2. Jadi maksudnya sebab itulah elektron kita kena ada sebanyak 2. Okey, kalau ada yang terlupa, kenapa elektron duduk sebelah kanan bukan duduk sebelah kiri? Tak boleh ya duduk sebelah kiri.
Ingat balik definisi oxidation. Tindak balas pengoksidaan adalah tindak balas di mana bahan buang elektron. Jadi C2O4 minus dia buang elektron. Jadi elektron tu akan jadi produk. Dia akan duduk sebelah kanan. Faham ya? So cuma kita tak tahu elektron tu banyak mana. Macam mana nak tahu masa kita balance charge? Kita perlukan negatif tu. Jadi maksudnya elektron kena ada berapa mol? Kena ada 2 mol. Okey, selesai. Okey. So jadi daripada equation tadi, carbon before and after. Macam mana kita nak tahu dia buat oxidation ke reduction? Okey, kamu kira lah dia punya oxidation number. Dah bincangkan 4.1 hari tu. Okey, so yang tak tahu, X unknown 2X tambah 4 kali negatif 2 untuk oksigen dapat total charge negatif 2. So X adalah positif 3. Okey, after reaction, carbon X tambah 2 kali negatif 2 untuk oksigen sama dengan kosong. X sama dengan positif 4. Okey, jadi kita tengok di sini sebelum tindak balas 3. Oxidation number. Okey, after reaction positif 4. Jadi dia meningkat. Oxidation number increase. That is oxidation reaction. Okey, jadi sebenarnya automatic kalau carbon tu buat oxidation, mangan tu confirm. Confirm dah dia akan buat reduction. Tapi tak apa, kalau kita tak confident, okey, nak buktikan juga tak apa, kita kira. Untuk mangan before and after, kita nak tengok reduction ke oxidation. So kita kira saja dia punya oxidation number. So mangan tak tahu X, okey, tambah dengan 4 kali negatif 2 untuk oksigen sama dengan negatif 1. Okey, total net charge tu. Okey, jadi X tu positif 7. Okey, after reaction tak perlu cari, memang nampaklah positif tu. Jadi kita tengok oxidation number from positive 7 decrease to positive 2. Daripada 7 turun kepada 2. Jadi dia adalah reduction. Okey, jadi kita pun buatlah half fraction. Okey, so half fraction. Okey, ni kebetulan tadi soalan A kita dah selesai dah. Kita dapat jawapan yang ni ya. Okey, so kita tengok pula reduction. Okey, bermula daripada MnO4 minus, hasilkan Mn2 plus. Okey, jadi mangan cukup 1 mol. Oksigen pula. Sebelah kiri oksigen ada 4. Sebelah kanan tak ada oksigen. Jadi kita nak tambah oksigen, tak boleh tambah O terus. Kena tambah H2O. Sebanyak berapa? Okay, sebelah kiri tadi ada 4 oksigen. Sebelah kanan kita nak 4. Jadi tambahlah 4 water. Okay, sekarang masalah baru pula timbul. Sebelah kanan ada hidrogen. 2 kali 4, 8. Sebelah kiri tak ada. Jadi apa perlu kita buat? So kita tambah H ke? Tak boleh. Tambah H plus. Berapa H plus? Tadi sebelah kanan ada 8. So kita akan tambah 8 H plus. Jadi selesai. So sekarang mangan cukup, oksigen cukup, hidrogen pun cukup. Barulah kita balancekan elektron. Okay, jadi reduction, ingat balik definition, bahan terima elektron. Okay, so jadi cuma berapa banyak elektron yang terlibat. Okay, so kita tengok charge. Tengok kanan equation dulu ya. Mangan positif tu. Okay, oksigen kosong. So 2 tambah kosong 2. So sebelah kanan charge dia 2. Sebelah kiri, manganese ion negatif 1. Hidrogen ion positif 8. 8 tolak 1, 7. Okay, 7 macam mana nak jadikan 2? Dia kena ada tolak 5. Kena ada negatif 5. Sebab tu elektron kena ada sebanyak 5. Okay, selesai. So sekarang kita dah balance. Half fraction. Cuma nak dapatkan overall, kena pastikan apa? Bilangan mol elektron sama. Sekarang tak sama. Jadi kita terpaksa buat sesuatu lah. 2 elektron dengan 5 elektron. So 2 kali 5, 5 kali 2. Okay, so dapatlah equation yang baru. Okay, so darat-darat dapat ini dengan yang ini. Okay, barulah kita boleh combine untuk dapatkan overall equation. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, elektron tu kita boleh cancel lah 10 elektron. Sebelah kanan, sebelah kiri pun ada 10 elektron. Spesies yang sama banyak, opposite side, satu kiri, satu kanan, jadi kita cancel, tak ada baki. Okey, so elektron sajalah yang terlibat, yang lain tu tak ada apa. So kamu tulis saja macam biasa. Okey, inilah jawapan untuk overall equation ataupun redox equation. Okey, yang terakhir. Okey, dia minta calculate KMnO4. Okey, tapi kita nak calculate direct tak boleh lah. So kita boleh minta bantuan MnO4 minus manganese ion. Kenapa? Sebab concentration dia akan sama. Kenapa? Okey, kamu tengok ni 1 mol, ini pun 1 mol. Maksudnya kalau kamu berjaya cari molarity MnO4 minus,
itulah molariti bagi KMnO4. Selesai. Okey, jadi sekarang kita nak cari untuk manganat ion. Okey, so nak cari direct tak boleh, tak ada maklumat mol dia. Jadi kita kena cari mol untuk permanganat ion. Jadi kita nak maklumat tentang manganat ion. Tapi masalahnya bilangan mol kita tak tahu kan. Jadi kita akan buat perbandingan. Nak compare dengan siapa? H plus ke? CO2, Mn2 plus, water ataupun C2O4. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. So nak compare dengan yang mana satu? Kita compare dengan yang mana kita boleh cari bilangan mol, iaitu oksalat ion. Kenapa? Sebab oksalat ion dalam soalan dia dah bagi mass. Jadi mass bahagi molar mass, dapat mol bagi oksalat ion. So barulah kita boleh compare mol oksalat ion dengan manganat ion daripada redox equation. Sebab tu B, kalau kamu tak boleh balance redox equation, C tu tak boleh buat lah. Okay, so jadi 5 mol oksalat ion react dengan 2 mol manganat ion. Okay, buat operasi dapatlah jawapan bagi mol manganat ion. Kemudian baru kita boleh masukkan dalam formula molarity. Okay, molarity sama dengan mol bahagi V. So jadi nak cari mol dah ada dah. Cari. Okey, volume dalam soalan dah bagi tadi. Baca balik kalau lupa, soalan bagi 41.45. Jadi bahagi 1000 ataupun darab 10 kuasa negatif 3 liter. Okey, tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Okey, sampai sini saja kelas kita untuk hari ini. Apa lagi?